بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Yang dirahmati tuan-tuan imam, tuan fungsi masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ni kita tengok ayat 68 surah Al-Furqan. Ayat 68 surah Al-Furqan. Muka surat 366. Okey, saya baca ayat 68 ni dan sampai ayat 71. Tuan-tuan puan-puan ikut kuat-kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat 68 surah Al-Furqan Allah Ta'ala berfirman, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maksud ayat ini dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam ayat yang membicarakan sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah yang bergelar Ar-Rahman, Tuhan, Tuhan Ar-Rahman.
Mana sifat dia? Banyak dah sifat sebelum ni. Kan? Saya rasa dah 2 minggu kita baca pasal sifat hamba Allah Ar-Rahman. Sifat pada pagi ni yang kita baca ni, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wallazina, dan mereka, la yad'una, yang tidak menyembah, ma'allahi, bersama Allah, ilahan, Tuhan-Tuhan akhar, yang lain. Orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala, dia tidak menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Tak ada syirik-syirik. Kan? Tak ada sembah patung berhala. Tak ada sembah selain daripada patung-patung lah. Benda yang boleh bawa syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau alam Melayu ni, tuan-tuan, benda yang boleh membawa kepada kesaktian. Kesaktian tu ada sebahagiannya amalan-amalan mereka adalah syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Nak cetak duit. Ambil daun-daun pisang, ambil daun kayu jadi duit. Kan? Itu dia ada pemujaan tu. Kan? Dia ada pemujaan. Jadi pemujaan itu dia akan termasuk dalam mereka yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sifat yang seterusnya, wala yaqtuluna an-nafsal lati, wala yaqtuluna, mereka tidak membunuh an-nafsa, jiwa, allati, yang haramallah, diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Membunuh adalah satu dosa besar, tuan-tuan, selepas daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa syirik ni dosa yang terbesar, yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya adalah membunuh. Membunuh jiwa ni, tuan-tuan, termasuk diri sendiri. Membunuh orang lain ataupun membunuh diri sendiri. Sebab diri kita ni bukan milik kita, tuan-tuan. Diri kita bukan milik kita. Yang tu kita tak boleh nak buat ikut dan kita. Kan? Nak buat apa, tattoo. Kan? Nak buat benda-benda yang Allah larang, tak boleh kita buat. Sebab dia bukan milik kita. Dia adalah milik Allah. Allah bagi pinjam je pada kita. Jadi bila Allah bagi pinjam, kita kena buat ikut peraturan yang Allah dah bagi tahu. Dan yang kita tak boleh seksa diri kita, tuan-tuan. Macam geng Syiah, kan? Yang duk mencederakan badan dia orang, kan? Pukul badan. Kadang-kadang guna pisau, guna apa, kan? Terbelah isi dia tu, daging dia terbelah. Islam tak suruh macam tu. Salah, itu memang salah. Sebab diri kita ni bukan boleh diseksa. Tak ada satu pun sejarah daripada Rasulullah dan para sahabat yang menyeksa diri, tuan-tuan. Tak boleh. Yang tu dalam syariat kita, Nabi larang kita berpuasa tak berbuka. Ya. Berpuasa tak berbuka. Aku nak puasa sebulan ni, tak makan sebulan. Itu dosa, tuan-tuan. Bukan boleh pahala, boleh dosa. Sebab apa? Memusnahkan diri kita sendiri. Kan? Kita memusnahkan diri kita. Tak boleh, tuan-tuan. Bunuh diri memang lagi tak boleh. Terjun jambatan ke, terjun bangunan ke, makan racun ke, bakar diri ke, macam-macam cara nak bunuh diri ni, gantung ke apa, kan. Semua tu adalah haram dan dosa besar. Orang yang bunuh diri ni kekal dalam neraka. Dia termasuk dalam ni, dalam ayat ni, bunuh diri. Kan. Waliyazubillah min zalik. Zaman dunia akhir zaman ni, dunia yang mencabar, dengan harga barang naik, harga rumah naik. Tak ada harga hak turun, tuan-tuan. Tak ada hak turun, kan? Semua naik.
Jadi pendapatannya tak naik. Kan? Pendapatan tak naik. Belanjanya naik berkali-kali ganda. Kan? Naik berkali ganda, ini membuatkan sebahagian daripada orang berada dalam keadaan tertekan, dan orang kaya pun tertekan tuan-tuan, sebab produk-produk dia orang tak mampu nak beli. Orang tak boleh nak beli, orang tak ada duit. Kan? Orang tak ada duit. Lagi lah. Bukan orang miskin je bunuh diri, orang kaya pun bunuh diri, tuan-tuan. Dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam larang secara keras membunuh diri. Jadi siapa yang tertekan, ikutlah apa yang Rasulullah ajar pada kita, kan? Iaitu kita bersabar dan sembahyang. Bersabar dan sembahyang. Sembahyang ni bukan sembahyang 5 waktu je. Kena ada solat hajat. Kalau patut sehari-sehari, setiap hari lah. Kan? Ada orang kaya kita, sebelum dia nak jadi kaya, dia solat hajat sebanyak 10 kali sehari. Kan? Lepas tu jutawan gila-gila. Kan? 10 kali sehari buat solat hajat. Saya malas sebut nama. Kalau sebut nama, semua orang kenal. Kan? Okey tuan-tuan. Wala yaqtuluna nafsa, dan tidak membunuh jiwa. Jiwa ni tadi diri sendiri, ni orang lain. Sama ada bunuh anak sebagaimana yang dibuat oleh orang jahiliah. Bila dapat anak perempuan, dia orang bunuh. Itu dosa besar, tuan-tuan. Bunuh anak dosa besar. Kan? Yang kedua, membunuh manusia, kan. Kita samsing, pantang ada orang yang mencabar kita, bunuh. Dan sebagaimana yang berlaku di Palestin pada hari ini, mereka membunuh orang-orang awam secara berleluasa, itu adalah dosa tak boleh nak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak maafkan orang macam ni, tuan. Esok mati, esok bukan mati, esok dia orang hak bunuh tu pun mati juga pun. Kan? Dia pun mati. Kan? Tapi tak serik-serik, tuan. Bunuh juga orang. Illa bil haq, kecuali pembunuhan dengan kebenaran. Ada membunuh dengan kebenaran. Macam Palestin, Hamas, kan? Perang. Takkan tak boleh bunuh, Israel tak boleh bunuh. Habis. Perang tak boleh bunuh. Payah. Kita akan sentiasa ditindas oleh musuh-musuh kita dan musuh-musuh Allah Ta'ala. Kan? Jadi ada masa boleh membunuh. Seperti dalam perang. Yang kedua, mereka yang dijatuhkan hukuman bunuh oleh syariat. Mana? Orang murtad. Kan? Orang murtad, hukuman dia apa? Bunuh. Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agamanya, hendaklah kamu bunuh. Kan? Hukum hudud. Dalam hukum hudud ada hukum murtad. Murtad ni adalah hukuman dia adalah bunuh. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kesan yang besar pada umat Islam apabila dia dibebaskan ataupun tidak dibunuh. Bahaya, menyebabkan orang Islam jadi huru-hara. Tuan-tuan tengok zaman sekarang, kan? Yahudi, Israel duk bunuh Palestin. Oleh kerana tak ada tindakan apa pada Israel, ramai di kalangan orang Islam sendiri yang menyokong Israel. Kan? Orang Islam, terutamanya orang Arab, kan? Pembesar-pembesar Arab, habis tuan-tuan, sokong Israel. Kan? Ini kekeliruan. Jadi wujud kekeliruan. Jadi orang Islam di negara lain, macam kita di Malaysia pun jadi heran, kenapalah orang Arab pun sokong Israel. Kan? Kita jam. Kan? Itu yang Islam kata, siapa yang tukar agama, hukuman dia adalah bunuh. Bunuh ni setelah dia tak nak kembali, tuan-tuan. Dia, bila orang tukar agama, murtad, diberi peluang untuk dia bertaubat. Kan? Untuk dia kembali pada Islam. Tapi kalau dia tetap berkeras, tak nak kembali, macam mana pun tak nak kembali pada Islam, masa tu barulah
dibunuh. Ini dinamakan illa bil haq, pembunuhan yang diharamkan kecuali dengan kebenaran. Dan siapa-siapa yang berzina setelah berkahwin, dia dah berkahwin tapi berzina, maka orang ni hendaklah dibunuh, tuan-tuan, dengan cara apa? Rejam. Dengan cara rejam. Itu kena buat. Tak boleh kita, ni tak boleh ni bunuh orang. Dah kena buat, tuan-tuan. Dengan sebab tidak buat benda ni lah, anak-anak luar nikah lahir, saya ingat dah lebih banyak ratus ribu dah, tuan-tuan. Dekat dengan juta lah. Anak luar nikah saja, tak masuk pendatang. Okey, tuan-tuan. Mana lagi yang kena bunuh dengan kebenaran, iaitu orang yang membunuh orang lain. Dia panggil hukuman kisos, kan? Kisos, bunuh orang, kita kena bunuh balik, kan? Mesti dibunuh balik. Tuan-tuan, kalau laksanakan hukuman ni, orang bawa kereta motor di jalan raya, dia berhati-hati, kan? Kalau dia sengaja membunuh, didapati sengaja membunuh, dia kena mati, tuan-tuan. Dia langgar orang, mati, kan? Langgar orang, mati, didapati bersalah. Kalau ikut, dia kena jalani hukuman mati, kan? Ataupun paling-paling tidak, bila menyebabkan kematian dalam Islam, kau kena bayar 100 ekor nilai dia. Berapa? Kalau seekor unta 5,000, maknanya setengah juta. Kan? Dua benda. Orang yang langgar orang ni sampai mati, dua benda je dalam Islam. Sama ada dia kena hukuman mati ataupun dia kena bayar 500 ribu. Kan? Barulah orang bawa kereta motor, dia tak berani nak langgar orang. Bawa hati-hati. Ini zaman sekarang ramai pembuli-pembuli jalan raya ni. Kan? Sebab apa? Sebab peraturan agak lembut lah, kan? Janji kau ada lawyer besar-besar, kan? Kau lepas. Okey, tuan-tuan. Itu membunuh dengan kebenaran. Tapi tuan-tuan, jangan kita sekali-kali mencederakan orang. Kita cederakan orang, kita akan termasuk dalam hukuman kisos. Kan? Hukuman kisos. Tengok tahap yang kita cederakan orang tu. Kan? Allahu Akbar. Orang zaman sekarang, dia berani jadi something ni sebab apa? Sebab hukuman ni tidak dilaksanakan. Jadi kau pukul orang, kau belasah orang, tak ada masalah. Kan? InsyaAllah lepas. Kan? Okey, tuan-tuan. Wala yaznun. Yang ketiga, orang yang digelar ibadur rahman, iaitu hamba Tuhan ar-Rahman, mereka tidak berzina. Yang ada cadangan baru ni nak suruh wujudkan rumah pelacur, kan? Sebab apa? Sebab dia kata pendatang asing ni dia datang, dia tak bawa pasangan. Jadi sebelum orang Melayu kita ni jadi mangsa rogol, jadi kita sediakan tempat pelacuran awal-awal supaya orang kita selamat. Itu bukan jalan penyelesaian, itu nak datangkan bala bencana, tuan-tuan. Ya, bala bencana. Allahu Akbar. Ini bukan berzina dah ni, bukan tahap berzina biasa ni. Kalau dah buat rumah-rumah pelacuran, kan? Orang beriman, orang yang menyembah Tuhan Ar-Rahman, dia tidak akan berzina, tuan-tuan. Ini dua benda dalam syariat kita. Saya ulang balik, walaupun saya dah sebut, kan? Dalam syariat kita, dua benda, kalau darurat macam mana pun tak boleh buat. Yang pertama membunuh, yang kedua berzina. Kan? Lapar macam mana pun, jadi macam Palestin, tak ada makanan, tak ada apa, semua tak ada. Kan? Kena jual diri nampak gayanya. Kan?
Tak ada. Mana ada rakyat Palestin duk jual diri? Kan? Kerana kelaparan. Tak ada, tuan-tuan. Dia orang tak pernah buat. Kan? Dan orang-orang Palestin tak bunuh pun tentera-tentera Israel itu. Yang bunuh ni Hamas. Kan? Apa yang dibuat oleh Palestin tu memang terbaiklah, tuan-tuan. Memang terbaik. Jadi kita ni belum apa-apa dah nak berzina. Ui. Kalau wujudkan rumah pelacuran untuk warga asing, siapa yang jadi pelacur tu? Bukan bangsa kita. Aduh, letih tuan-tuan. Penyelesaian yang bila tak ikut wahyu Allah, dia jadi macam tu. Jadi biol cara penyelesaian. Wa man yaf'al zalik. Siapa yang buat benda-benda ni? Mana? Yad'u nama Allahi ilahan akhar. Menyembah selain daripada Allah. Yang kedua, membunuh tanpa kebenaran. Dan yang ketiga, berzina. Siapa yang buat semua ni, yalqa asama. Dia akan mendapat dosa yang teramat besar. Ini semua kekal dalam neraka ni, tuan-tuan. Berzina ni yang ketiga. Selepas daripada syirik pada Allah Ta'ala. Dosa besar, tuan-tuan. Allah sambung lagi pada ayat 69. Yudha'af lahul azab. Akan digandakan baginya azab seksaan. Siapa yang syirik, siapa yang membunuh, siapa yang berzina, akan digandakan azab, tuan-tuan. Bukan azab biasa-biasa. Kan? Allahu Akbar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud. Tengok tu. Apa Allah kata? Wa yakhlud fihi muhana. Dan ia pula akan kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Kekal, tuan-tuan. Kekal dalam azab. Allahu Akbar. Jangan berzina, tuan-tuan. Jangan berzina. Jangan membunuh. Jangan terlibat dengan membunuh. Oh, masuk neraka, kekal, tuan-tuan, dalam neraka. Dah lah kekal dalam neraka, hina lagi. Azab tak payah kira. Kan? Sebab neraka, bawah kita pijak tu api. Atas kita api. Kiri kanan kita api. Semua api, tuan-tuan. Siapa yang boleh duduk ni? Kan? Dalam api ni. Allahu Akbar. Ni pun sehari dua ni pun panas. Kita dah tak selesa dah. Panas sangat sehari dua ni. Kan? Aircon kalau boleh nak on 24 jam je. Kan? Itu bukan api lagi. Itu baru panas matahari. Kan? Cahaya matahari bukan api lagi. Kalau api, Allahu Akbar. Dalam neraka tak ada aircon dah, tuan-tuan. Nak cari aircon mana? Kan? Azab tak ada henti. Bukan ada kita rehat sekejap, take 5. Dalam bahasa askar, take 5. Kan? Malaikat nak take 5. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada take 5. Kan? Akan diazab tanpa henti. Allahu Akbar. Lepas tu kekal pula. Hina lagi. Oh, dahsyat, tuan-tuan. Orang yang buat kerja-kerja tu. Allah cakap pada ayat 70. Allah kata apa? Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik. Wa amila itu mengerjakan amalan salihah yang baik. Apa ganjaran dia? Faulaika, maka mereka itu yubaddilullah, akan ditukar oleh Allah sayyiatihim, kejahatan mereka, hasanatin, dengan kebaikan. Allahu Akbar. Orang bertaubat, tuan-tuan. Dia dah buat dah 3 benda yang Allah larang, yang besar ni, kan? Syirik, membunuh dan berzina. Tapi Allah panjangkan umur dia, dia boleh bertaubat. Ruang bertaubat. Jadi Allah akan ampun dosa-dosa dia. Bukan setakat ampun je. Kejahatan dia tu akan ditukar jadi kebaikan. Akhirat esok, tuan-tuan, bila kita menghadap Allah Ta'ala,
kita akan dapat buku catatan amalan kita. Buku catatan amalan kita tu kita akan lihat satu persatu. Ni hak baik, ni hak jahat, ni baik, ni jahat, ni baik, ni jahat. Untuk orang bertaubat tuan-tuan, walaupun dia buat benda jahat tu, dia berzina, dia bunuh orang, semua tu akan ditukar jadi benda baik. Semua jadi pahala tuan-tuan. Allah tukar. Subhanallah. Ini bagi orang yang bertaubat. Tuan-tuan, jangan elakkan benda ni, kan? Sebab kita tak tahu kita mati bila. Jangan kata kita buat jahat dulu lah, kan? Nanti akhirat esok dekat nak mati kita bertaubat, akhirat esok Allah tukar kejahatan kita jadi kebaikan. Jangan tuan-tuan. Ini saya sebenarnya tak nak sebut, tapi saya bagi contoh lah tuan-tuan. Viral. Saya tak tahu kes baru ke kes lama, kan? Lelaki umur 50, kan, meninggal ketika tengah berzina dengan pasangannya. Diingatkan umur muda lagi, kan, lambat lagi nak mati. Tak ada taubat tuan-tuan, meninggal ketika berzina. Ya Allah, kan? Allah sebut apa tadi? Wa yakhlud fihi mu'ana, akan kekal dalam neraka selama-lamanya dalam keadaan kehinaan. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan yang buat kerja macam tu. Tapi kalau dah buat benda tu, kan, saya yakin tuan-tuan puan-puan tak pernah buat ni benda-benda macam ni, kan. Kalau ada orang buat dan dia bertaubat pada Allah Ta'ala, taubat nasuha, maka kejahatan dia tadi akan ditukar jadi pahala, kan. Itu tawaran Allah Ta'ala untuk orang yang buat jahat, dia bertaubat. Allah disebut dalam ni, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Allah Ta'ala. Allah sayang sangat kalau hamba-hamba dia bertaubat. Allah akan ampun tuan-tuan. Jadi bertaubatlah kita sentiasa walaupun kita tak buat dosa-dosa besar, kan? Walaupun dosa besar kita tak buat, tapi mungkin dosa-dosa kecil itu ada. Bukan mungkinlah ada. Sebab kita manusia, mesti ada dosa. Hari-hari mesti ada dosa. Kita tak boleh declare, hari ni aku alhamdulillah tak buat dosa, kan? Jangan tuan-tuan. Kita mana tahu kita tak buat dosa, kan? Kadang-kadang dengan kita duduk diam pun kita dapat dosa, kan? Duduk diam pun kita dapat dosa tuan-tuan. 7.20. 7.30 kita berhenti ya. Allah sebut dalam ayat ni, ayat 72. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya. Allah berfirman ayat 72, wallazina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan mereka, ni hamba Ar-Rahman, sifat dia apa? La yashhaduna zur, yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara dilarang. Dia terjemah macam tu. Saya tak tengok terjemah ni. Sebelum ni saya duduk tengok tafsir je. La yashhaduna zur. Yashhadu ni saksi. Tuan-tuan duk mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu. Apa maksud dia? Aku bersaksi, kan? Aku bersaksi. La yashhadun. Mereka tidak bersaksi. Tapi dia terjemah ni saya kata bukan tak tepat. Bukan tak tepat. Ini sebahagian daripada tafsiran ulama' lah, kan? La yashhaduna zur. Saya terjemahkan pada tuan-tuan, mereka tidak membuat saksi palsu. La yashhaduna zur. Zur ni palsu, bohong. Az-zur itu bohong, palsu. Dalam mahkamah, bila sebut saksi ni tuan-tuan, dalam mahkamah, kan? Mahkamah nak pada saksi, kan? Ini perasuah, tegar, kan? Mana saksi?
bawa datang saksi. Saksi pun kata, betul dia rasuah. Padahal ini saksi yang dah dibeli. Kan? Saksi yang dibeli. Ini orang yang buat penyaksian palsu ini dalam mahkamah bahaya tuan-tuan. Boleh melibatkan nyawa orang. Melayang nyawa orang yang tak bersalah. Sebab hakim berpandukan pada saksi. Saksi kata, dia memang rasuah. Dia memang bunuh orang. Dia memang mencuri, kan? Saksi kata. Padahal itu saksi palsu, kan? Saksi yang dibeli. Manusia zaman sekarang, tuan-tuan, janji duit je, kan? Sanggup dia jadi saksi palsu, sanggup, kan? Dia tak fikir dah kawan hak dia nak jadi saksi itu akan terima bahana, kan? Jadi Allah Ta'ala tak nak berlaku dalam sistem kehakiman itu kepincangan dan kezaliman. Jadi saksi-saksi yang hadir, walaupun saksi-saksi yang hadir mestilah bercakap benar. Dalam mahkamah dah ada dah sumpah tu, akan bercakap benar, tidak tidak akan berkata benda yang tidak benar kecuali benar. Tapi akad sumpah macam tu menipu juga, tuan-tuan. Kan? Setakat akad sumpah, apa benda ya, kan? Orang zaman sekarang sumpah tu jadi mainan. Kan? Sumpah tu jadi mainan. Bercakap saksi palsu ataupun pembohongan. Disebut dalam tafsir Sya'rawi, tafsir kita ni disebut semua benda-benda yang termasuk dalam al-kazib, iaitu pembohongan. Mana yang menipu, mana yang memalsukan penyaksian, maka dia adalah bukan hamba Allah ataupun bukan hamba Tuhan yang Ar-Rahman. Kata Imam Sya'rawi lagi, termasuk dalam saksi palsu ini adalah mereka yang membenarkan kebatilan. Membenarkan kebatilan. Contoh sekarang, Yahudi serang Palestin. Maka ada orang Islam yang berkata, wajar, patut sangat Yahudi serang Palestin. Dia pun bagi hujah dia. Dengar hujah dia. Kenapa Yahudi patut serang Palestin? Sebab Yahudi nak pertahankan diri. Sebab Palestin ni jahat, Palestin ni pengganas, kan? Jadi Yahudi, itu dia panggil saksi palsu tu. Termasuk dalam yashhaduna zur, kan? Menjadi saksi palsu. Sebab faktanya lain, kan? Faktanya lain. Tuan rumah Palestin, tetamu Yahudi. Tapi bila tetamu dah besar, dah ramai, dia mengalahkan tuan rumah. Bunuh tuan rumah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok luar negara, kena tengok juga kita sendiri. Kan? Termasuk mereka yashhaduna zur. Saya bagi contoh ni, tuan-tuan. Saya bagi contoh. Fahaman saya daripada tafsiran Sya'rawi. Contohlah. Ini Malaysia tanah banyak. Jom kita datang ambil tanah-tanah dia. Orang yang bagi maklumat tanah banyak di Malaysia ni, kan? Tak ada orang nak kacau. Kau ambil je, tak ada orang nak kacau, kan? Orang yang bagi maklumat ni juga termasuk dalam yashhaduna zur. Sebab apa? Sebab ambil tanah orang, kan? Tanah di Malaysia ni adalah tanah, mana ada tanah tak bertuan. Kalau tak ada orang pun, dia adalah rizab Melayu, kan? Hutan-hutan tu rizab Melayu. Semua hak milik kerajaan Malaysia, kan? Tiba-tiba datang kat sini ambil merintah, kan? Beribu-ribu hektar, kan? Bukan ekar, hektar, tuan-tuan.
Dia orang ambil. Habis. Orang yang bagi maklumat tu, dia termasuk dalam yashhaduna zur. Sebab dia membawa kepada pengkhianatan. Dia membawa ke pengkhianatan. Allahu Akbar. Saya bagi contoh tuan-tuan. Wa iza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertembung dengan benda-benda lara, majlis-majlis yang lara, maka mereka membersihkan diri daripadanya, berlepas diri, tak nak masuk campur. Ini konsert haram ni, konsert yang bercanggah dengan Islam ni, kan? Kita sebagai orang Islam jangan cuba, bagus konsert ni, bagus, elok buat untuk ekonomi, untuk menyatukan rakyat, untuk apa kan. Benda haram tuan-tuan. Kalau haram, jangan kita nak halalkan. Kan? Cari alasan-alasan untuk menghalalkan. Sepatutnya orang yang ada kuasa, dia kena haramkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok maksiat, kita berlepas diri ataupun kita bertindak. Kan? Nabi dah sebut dah. Kan? Nabi kata, man ra'a minkum munkara. Siapa di kalangan kamu melihat perkara mungkar, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Kan? Sekarang orang buat mungkar secara besar-besaran, peringkat negara. Kan? Perkara mungkar, peringkat negara. Maka tanggungjawab siapa untuk menghalangnya? Adalah mereka yang diberi kuasa-kuasa. Kan? Tanggungjawab mereka kena halang perkara maksiat ni. Dia tak boleh benar. Kalau dia tak halang, maka dia tidak termasuk dalam hamba Tuhan Ar-Rahman. Dia tak ada sifat tu. Dia tak ada sifat hamba Ar-Rahman. Oh, banyak sifat hamba Tuhan. Apa ni hamba Tuhan Ar-Rahman ni? Dah berapa dah tuan-tuan? Ulang balik Ulang balik ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, tidak syirik pada Allah. Yang kedua, tidak membunuh. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membuat saksi palsu. Dan yang kelima, apabila melintasi di majlis-majlis yang lara, maka dia melepaskan diri. Apa ni? Dia kata aku tidak. Sekarang apa? Dia panggil apa? Kita tak nak bertanggungjawab ni. Aku tak ada kaitan. Dengan majlis ni aku tak ada kaitan. Aku tak support, aku tak apa semua ni. Ni benda lalai ni, kan? Benda lalai, benda lara. Mana kita berlepas diri, kan? Jangan kita pula bagi saham. Jangan tuan-tuan, ini derma untuk konsert. Kita pun, ini derma okey, kan? Bagi derma. Kan? Padahal itu untuk buat konsert. Kan? Kalau konsert yang dibenarkan oleh syariat, tak apa. Ini konsert yang bercanggah dengan syariat. Kan? Dah masuk syuruk kan? Banyak lagi tu sifat-sifat hamba Allah yang beriman, yang dinamakan Ibadur Rahman pada ayat 73 dan ayat-ayat kedepannya kita baca pada pertemuan akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan beberapa sifat yang kita baca tadi kita dapat praktikkan dalam diri kita insya-Allah. Yang haram kita tinggalkan, yang patut kita ambil amal, kita amalkan insya-Allah. Itu saja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم